Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita lagi dari Marketing Automation. Alright. Apa khabar semua peniaga restoran yang berada di JB? Sihat? Diharapkan semua dalam keadaan sihat walafiat. Okey, seperti video yang saya pernah tunjuk sebelum ni, yang pernah tengok, potensi customer yang berada 10 km radius daripada kita punya restoran. Siapa yang dah tengok, bagus, boleh teruskan buat. Kalau siapa yang belum tengok, boleh tengok lepas ni. Okey, seperti kita sedia maklum, sejak musim PKP ni ada kedai yang dah tutup, ada kedai yang meneruskan perjuangan demi sesuap nasi. Okey, tapi persoalan yang berlaku sekarang ni, restoran tak ada orang. Tak ada orang datang. Kenapa? Dulu ada je orang datang. Kenapa? Okey, mari saya rungkaikan sikit kenapa. Okey. Okey, mesti pelik kan? Masakan dah sedap dah masak. Sama je macam dulu. Decoration kedai dah menarik dah. Ada pasang lilap-lilap sana sini. Ada pasang pelita, ada pasang lampu warna-warni. Macam-macam. Yes. Okey. Lokasi kat situ ramai je orang lalu. Banyak je kereta lalu lalang. Kenapa tak ada orang singgah? Lepas tu Harga standard lah. Tak adalah kata mahal sangat, tak adalah murah sangat. Okey lah, kan? Tapi kenapa tak ramai yang datang? Ataupun tak ada orang datang? Kenapa? Okey, antara puncanya adalah, saya nak tanya balik, ada tak tuan-tuan dan perempuan buat marketing? Kalau buat marketing pula, ada yang buat, konsisten ke tidak? Siapa yang buat? Sendiri buat ke ada tim marketing buat? Mahir tak dia buat? Okey, cara apa yang digunakan? Social media ataupun offline bagi flyers ke orang? Berkesan ataupun tak? Bila masa pula masa dia buat? Kalau dia basuh pinggan, dia jadi cashier, dia angkat pinggan, dia ambil order, dia nak buat marketing, memang kurang fokus dan tak efektif. Okey, kenapa kena buat marketing? Okey, pertama, sebab orang tak tahu kat mana restoran anda. Yang tahu pula, dia tak tahu macam mana rasa makanan yang anda sediakan. Okey, lepas tu dia orang pula tak tahu macam mana servis yang diberikan. Hari ni orang bayar duit, dia nak tengok servis kita macam mana, rasa makanan okey tak okey. Okey, harga pula okey ke tak okey. Kadang-kadang ada jenis pelanggan yang harga mahal sikit tak apa, tapi servis terbaik. Tempat memang cantik. Ada orang pula jenis yang harga nak murah, tapi tempat mesti dia juga menarik dan selesa. Itu yang paling penting. Okey, ada orang pula dia tak tahu makanan apa yang tuan-tuan dan perempuan sediakan kat kedai tu. Inilah kita punya tugas untuk bagi tahu kepada bakal pelanggan kita apa yang kita sediakan, macam mana servis kita, berapa harga makanan kita, sedap ke tak sedap. Bukan sekadar nak cerita testimoni pelanggan je, berapa ramai datang je, tapi semua sudut dalam kedai kita tu kita kena ceritakan kat orang. Sebab orang tak tahu. Bila orang tak tahu, dia tak beli, dia tak datang. Kita kena bagi tahu segalanya. Okey? Okey, ini saya bagi tips penting Tips penting. Okey, antaranya adalah bina hubungan baik dengan pelanggan. Masa datang, kita welcome dia datang, kan? Masa di tengah makan tu, sesekali tanya makanan okey ke tak okey. Kalau tak okey, bagi feedback, kan? Jangan bagi tahu kat orang luar pula, bagi tahu kat kedai kita sebagai pengusaha. Kalau okey, tolong bagi tahu kat orang lain, sebarkan kepada orang luar tentang kualiti makanan kita, servis kita, apa semua. Ni paling penting. Lepas tu, bila orang tu balik, cakap terima kasih, suruh datang lagi. Sesekali tu bagilah apa-apa hadiah, diskaun ke, hadiah ke, supaya orang tu rasa dia dihargai. Bila orang rasa dihargai, dia akan datang lagi. Saya cakap pada sudut kalau saya sebagai pelanggan, itu yang saya nak.
Itu yang saya rasa saya nak, kan. Kadang-kadang kita ada buat select sikit lah, makanan tak sedap ke, kan, makanan lambat ke. Tapi kalau layanan tuan kedai tu okey, saya boleh pertimbangkan lagi. Saya boleh sabar lagi. Alright. Okay. Yang kedua, konten posting yang menarik dalam laman sosial. Konten ni kalau tuan-tuan dan puan pandai buat, alhamdulillah, bagus. Tapi apa yang saya nak tekankan kat sini, tak semestinya pandai sangat-sangat buat sampai grafik cantik apa semua, tak. Tapi apa mesej yang kita nak sampaikan kepada pelanggan tu sampai. Kadang-kadang tak menarik, tak apa. Tapi apa yang kita nak delivery kepada mereka tu, mereka faham sampai dan boleh tarik dia orang untuk datang. Okey. Yang seterusnya, memberi servis terbaik, khasnya untuk pelanggan yang pertama kali datang. Ini yang kita panggil first impression. Okey. Kalau orang tu tak pernah datang kedai kita, tiba-tiba dia datang, dia nak try, dia nak cuba datang. Kalau kalau makanan tu okey, servis semua okey, bagus, dia akan datang lagi lepas tu. Ikut pada tips saya nombor 1 tadi. Kalau makanan tu tak sedap, lepas tu mahal pula, adakah dia nak datang lagi? Yang ni saya banyak kali rasa. Saya selalu rasa. Itu sebab kualiti servis, layanan apa semua tu kena jaga betul-betul. Jangan abaikan sesekali. Biar orang ramai ke tak ramai ke, kualiti kena jaga. Okey. Kalau ada tim marketing, bagus. Teruskan buat yang terbaik. Buat orang tahu, orang ingat, orang faham, orang suka pada kedai kita. Okey. Kalau belum ada, kami sanggup bantu anda. Khaslah untuk pengusaha restoran yang tak ada masa. Tak ada masa nak buat marketing dengan konsisten. Kami nak bantu pada mereka yang tak ada masa. Alright. Seterusnya, dah buat tak jadi, tak dapat pelanggan yang tepat dengan kos yang murah. Okey, macam video sebelum ni, saya ada bagi tahu kos untuk printing flyers satu keping 4 sen. Okey, itu tak termasuk dengan upah edah dengan design apa semua. Contohlah kita nak edah, macam saya bagi buat calculation pada video sebelum ni untuk 1000 orang. Tapi kita bagi kat 1000 orang tu tak semestinya targeted. Sebagai contoh, kalau kita buka restoran seafood, okey, ya betul, semua orang makan, semua orang tak pernah tak makan, tapi tak semua orang boleh makan seafood. Itu yang saya masukkan tadi, tak tepat kepada orang yang betul-betul minat pada seafood. Jadi kita nak target orang yang betul-betul minat pada seafood dan tak ada alahan pada seafood. Itu yang kita cari. Bukan kita nak kena ada flyers pada semua orang. Dengan ada marketing online, kita boleh target spesifik orang yang macam mana yang kita nak. Barulah kita tak rugi, barulah dapat kos yang murah. Kalau tadi kos printing 4 sen, tapi kita boleh dapat rendah daripada 4 sen. Percaya saya cakap. Kalau tak percaya, buat dulu. Kalau tak dapat, kita boleh bantu dapatkan, insyaAllah. Okey. Seterusnya, saya cari orang yang tak ada kemahiran nak buat. Dia tak gerti langsung semua ni, pasal online semua dia tak gerti nak buat. Tak apa, kita boleh bantu. Kita boleh bagi service consultation percuma saja. Datang je kat office kita ni di Taman Kota Puteri, Masai. Okey. Sebab apa? Kita ni sebagai pengusaha restoran tak perlu pun buat semua, tak perlu pun kena tahu buat semua. Cukup kita sekadar faham proses apa yang berlaku, okey, supaya kita tak kena tipu. Itu yang paling penting sebenarnya, kan? Kita faham proses, kita faham macam mana cara buat dia, walaupun kita tak tahu macam mana nak buat dia. Tapi kita kena ambil tahu saja, cukup. Okey, yang penting kita kena fokus pada kita punya sale. Itu yang lebih mustahak sekarang ni. Kita nak survive lama, jadi sale yang kita kena jaga sebenarnya. Okey, kalau contohlah kita nak buat rumah, adakah kita pergi belajar sendiri buat rumah?
ambil masa lagi, kan? Nak mahir benda tu semua, mesti kita cari orang yang pakar buat rumah. Apa lagi? Apa-apa pun benda lain, kita serahkan kepada yang pakar, kepada yang orang yang boleh buat. Kita nak buat juga tak ada masalah, kan? Ada orang punya pendapat, bila dia rasa dia boleh buat, dia lagi puas hati. Demi perniagaan sendiri pun tak ada masalah. Tapi cerita kat sini saya nak tekankan pada fokus. Fokus tu, bila kita fokus pada sesuatu tu, dia punya hasil lebih efektif. Alright. Didoakan restoran anda terus maju selepas baca tips yang saya bagi pada hari ini. Okey, terima kasih kerana sudi luang masa beri peluang pada diri untuk tengok video ni yang tak seberapa ni. Okey. Saya cuma nak bagi tahu, nampak ni ada tulis thank you, kan? Benda ni juga yang saya mohon daripada peniaga-peniaga restoran ucap kepada saya sebagai pelanggan di kedai makan. Kadang-kadang saya nak balik pun saya akan cakap, orang ni nak cakap terima kasih kat aku ke tak? Aku nak bagi dia duit ni. Kadang-kadang benda tu yang kita perlukan. Sebab manusia ni ditagihkan pujian, terima kasih. Benda-benda kecil, kita rasa benda tu kecil, tapi dia ada rasa satu penghargaan. Bila ada rasa satu penghargaan, mulut ni pun ringan lah nak cerita kat orang lain mengenai kebaikan kedai anda. Macam mana? Tertarik tak dengan tips yang saya bagi pada hari ini? Semoga dapat diamalkan pada masa akan datang. Terima kasih. Jumpa lagi. Siapa yang perlukan bantuan daripada kami Marketing Automation, boleh tinggalkan di ruang komen dengan type komen PN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.